Hari ni tuan-tuan, tajuk dia berhubung dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda PAS Selangor. Siapa nama dia? Yang mengatakan bahawa Pemuda PAS yakin bahawa mereka akan merampas Kuala Kubu Baru dari tangan DAP. Ini satu, saya nak kata lawak ke apa benda tuan-tuan. Tuan-tuan nilaikan sendiri saudara. Sebelum saya ulas ni, saya nak beritahu bahawa saya nak highlight sikit kenapa Muhammad Syukri ni begitu yakin bahawa PN akan menang di Kuala Kubu Baru. Macam mana dia boleh begitu yakin? Pertama, dia kena ingat sudah pasti beliau sebenarnya menggunakan kaedah yang sama macam Mat Jagon. Mat Jagon ni tuan-tuan tahulah, Wan Ahmad Faisal. Dia menggunakan kaedah ilmu firasat agaknya, dan imajinasi yang luar biasa. Ilmu yang sama Mat Jagon pakai ni saudara, pernah dipakai bila mencadangkan agar bank negara mencitak duit masa musim Covid dulu. Masih ingat lagi tuan-tuan? Masa musim Covid, dia suruh citak duit banyak-banyak bagi menyelesaikan masalah orang yang sukar mendapat pendapatan sepanjang tempoh lockdown dilakukan. Pemuda PN ini seperti Wan Ahmad Faisal, Muhammad Syukri ni, mereka ni tuan-tuan, mereka akan keluarkan kenyataan dulu, kemudian baru dia fikir sama ada kenyataan dia tu betul ataupun tidak. Sama ada logik ataupun tidak, belakang cerita tuan-tuan. Dalam isu Kuala Kubu Baru ni saudara, bila jumlah pengundi Melayu mencecah 51%, dia begitu yakin bahawa 51% ni akan keluar mengundi. Ini pertama sekali tuan-tuan, ini pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil ni, kita tahu bahawa peratus keluar mengundi memang pasti akan kurang. Lebih-lebih lagi kalau tempat ni tempat DAP yang biasanya MCA pun sukar nak bagi saingan, apatah lagi parti gerakan tak gerak tak makan. Jadi takkanlah 51%. Kalaupun 51% ni semua keluar mengundi, orang Melayu keluar mengundi pun tuan-tuan, takkan semua 51% ni semuanya mengundi Perikatan Nasional. Itulah sebab saya rasa kadang-kadang nak ketawa pun tak tahu, nak menangis pun tak sampai hati melihat gelagat pemuda-pemuda Perikatan Nasional ni tuan-tuan. Cakap memang betul-betul guna kepala lutut. Dan dalam 51% tu, takkanlah langsung tuan-tuan, tak ada langsung penyokong daripada PKR. Ini negeri PKR lead. Negeri ni PKR lead. Dalam tu ada UMNO juga. Berapa ramai dulu yang mengundi BN ketika pilihan raya umum ke-15. Dalam tu juga ada daripada PAN, daripada DAP. Jangan lupa tuan-tuan. Jadi selain tu, yang paling mencuit hatilah bagi saya bila Muhammad Syukri berkata pengundi Melayu di Kuala Kubu Baru amat mesra dengan PN. Pengundi muda berpihak pada mereka. Saya lihat apa yang diperkatakan oleh Syukri ni, langsung tak ada justifikasi yang kuat dan hanya berpandukan firasat dan imajinasi beliau. Tak tahulah kalau beliau berpandangan begitu kerana kehebatan Dewan Ulama PAS yang mengatakan bahawa kami tidak akan memboikot kekemat, dan disebabkan itu orang Melayu memberikan sokongan yang padu kepada mereka. Itu saya tak tahulah. Ada kemungkinan besar lah kan. Saya nak beritahu dengan Syukri, kan, dia kena ingat bahawa mendiang YB Lee Ki Hiong, bekas adun di Kuala Kubu Baru ni, dia merupakan seorang wakil rakyat yang menang 3 penggal berturut-turut di kawasan tersebut. Dari segi kalau menang 3 penggal berturut-turut ni saudara, biasanya dia ada track record yang cemerlang lah kat sana. Dan dia menang ni hat-trick 2000 PRU 13 dia menang dengan majoriti 1702, kalahkan MCA. PRU 14 dia menang
7,134 undi. Kalahkan MCA juga. PRN yang baru ni peratus keluar mengundi tak berapa tinggi, tapi dia masih menang 4,119 undi. Kalahkan calon daripada Gerakan. Itu pun kita tak nafikan, memang ada banyak pengundi Melayu mungkin telah memberikan sokongan kepada calon daripada Perikatan Nasional yang menyebabkan YB He ni tadi, YB Lee Ki Hyong, dia punya peratus majoriti dia merosot daripada 7,134 kepada 4,119. Kita tak nafikan memang ada sedikit peningkatan undi Melayu kepada mereka. Jadi Muhammad Shukri dan PN juga dia kena ingat bahawa walaupun mereka mengatakan undi DAP merosot daripada 57.8% pada tahun 2018 kepada 54.4% tahun 2023, PHDAP ni dia tetap juga berjaya mempertahankan kursi Kuala Kubu baru dengan majoriti yang masih tinggi, 4,119 ni. Jadi walaupun gelombang PN pada ketika itu fitnah dia dengan duit yang dia pakai untuk mendapatkan undi yang begitu besar pun, tapi masih lagi kalah 4,000 lebih. Jadi mana datang logiknya dia boleh begitu yakin yang mereka PN akan dapat ambil alih Kuala Kubu baru. Lagi satu, kalau kita tanya pada Shukri ni, macam mana dia kata orang Melayu ni mesra PN? Macam saya sebut tadi lah, ketua Dewan Ulama dia sendiri pun, iaitu Ahmad Yahya, terang-terang mengatakan parti Islam tidak terlibat dengan gerakan memboikot KK Mat. Kita tak tahulah berapa banyak KK Mat ni dah belanja untuk PAS, program bermotor dengan Sanusi dan sebagainya. Tetapi saya nak beritahu, isu boikot ini adalah protes umat Islam dan Melayu terhadap penghinaan agama, penghinaan nama Allah. Dan dalam hal ni PAS tak nak langsung keluar kenyataan mengecam tindakan yang dilakukan oleh KK Mat. Kita tak pernah dengar tu, tetapi tiba-tiba kenyataan yang keluar daripada pengurusi Dewan Ulama dia ialah mereka tak nak terlibat memboikot KK Mat. Itu je kenyataan yang paling lembut yang PAS pernah keluarkan. Kenyataan paling tegas dalam isu kalimah Allah ni. Jadi nampak sangatlah saya rasa PAS ni tak bersama orang Melayu, tuan-tuan, dalam hal ni. Nampak sangat tak mesra Melayu dan tak mesra Islam. Dia lebih mesra KK Mat. Jadi kepada pengundi-pengundi Melayu dan anak-anak muda Melayu di Kuala Kubu baru, saya nasihat, janganlah satu pun undi kalian diberikan kepada Perikatan Nasional, pada pilihan kecil nanti. Isu penting seperti kalimah Allah pun PAS tak boleh bela. Apatah lagi dia nak bela nasib rakyat di Kuala Kubu baru. Renung-renungkan. Okey, soalan lain. Pasal DUN Kuala Kubu baru ke, Parlimen ni ada 46% penghuni Melayu dan Cina 30%. Andai kata kita bertindak untuk letak, sekarang ni Melayu dah 51%. So kalau kita letak calon Melayu, agak-agak transfer vote DAP tu sampai ke calon Melayu. Kawasan ni kawasan DAP, so di atas budi bicara DAP dia nak letak calon Melayu ke, calon India ke, calon Cina ke, itu terpulang pada mereka. Setakat ni dia letak calon Cina tak ada masalah. Kita kena faham juga, ada tempat kita boleh letak calon Melayu, ada tempat kita boleh letak calon India, calon Cina. Tetapi disebabkan peratus pengundi di situ 51% saja Melayu. Ada jugalah yang data lama mengatakan 46 kan. Okey. So tadi
PMX ada buat announcement pasal bantuan khas kewangan Aidilfitri pada pegawai awam dan pesara. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah dan terima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Secara peribadi saya rasa ini satu kejayaan yang bergamit dia boleh dia boleh buat hati penjawat awam yang selama hari ni mengharap sangat. Itu hari dapat 2,000 kan? Itu hari dapat 2,000. Kali ni pula dapat RM500 kan? Kemudian untuk yang pencen RM500 ni bukan hanya pekerja tetap termasuk dengan pekerja kontrak pun dapat. Yang grade 56 dan ke bawah dapat. Kemudian pencen dapat 250. Lepas tu kita punya veteran angkatan tentera yang berpencen juga dapat 250 kan. Dan saya yakinlah lepas ni sudah pastilah kaki tangan awam khususnya sedar bahawa dasar dan tanggungjawab kerajaan ketika ni adalah mengurus dan mengendalikan kewangan negara secara berhemah dan berjimat. Kita kalau nak ikutkan dari segi kemampuan dengan hutang 1.5 trilion ni nak bagi bonus pun tak boleh. Sebab dia melibatkan kos yang berbilion ringgit kan. Jadi walaupun dalam keadaan terpaksa berikat perut saya ucap tahniah lah kerajaan masih lagi boleh membuat hati penjawat-penjawat awam ni gembira. Boleh memberikan bonus hari raya. Itu hari dah bagi 2,000, ini lagi tambah lagi 500. Banyak beban penjawat awam ni dapat dikurangkan. Dan bagi saya bantuan Aidilfitri ni bukti jelas yang menunjukkan keprihatinan ihsan kerajaan kepada penjawat awam dan bekas kaki tangan awam. Jadi hargailah usaha yang dilakukan oleh kerajaan ni. Keputusan nak bagi bantuan ni bukan satu keputusan yang mudah. Peringkat awal memang sukar untuk kerajaan bagi. Nak allocate berbilion bukan sikit. Tetapi pasal kita ambil kira peningkatan kos sara hidup, perbelanjaan persekolahan baru ni yang kita bagi sebelum puasa bulan Februari tu hari pun banyak dah habis untuk anak sekolah bulan 3 tu hari. So alhamdulillah lah akhirnya dapat juga kerajaan berikan untuk kawan-kawan kita menjelang hari raya ni. Mungkin setengah-setengah daripada kita beranggapan 500 tu tak banyak kan. Tetapi untuk kerajaan spend berbilion ringgit bagi memastikan setidak-tidaknya ada sesuatu untuk kawan-kawan penjawat awam ni, bagi saya dah cukup baik.